Assalamualaikum dan hai Tribuners. Welcome to the next episode of podcast Dua Negara, iaitu Indonesia dan juga Malaysia. Bagi yang belum mengenali, saya Anis Asnira selaku host anda untuk podcast Dua Negara pada episod kali ini. Saya juga merupakan salah seorang pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia yang sedang menjalani latihan industri atau sedang magang di Tribun Padang. Bersesuaian dengan tema podcast Dua Negara itu sendiri, iaitu perkongsian untuk berbagi pengetahuan, sama ada pengetahuan umum ataupun pengetahuan spesifik daripada negara masing-masing. Jika dalam dua episod sebelumnya, kawan-kawan saya iaitu Adrina dan juga Balkis telah mengupas mengenai perbezaan atau juga laras bahasa yang digunakan dalam kedua negara yang terlibat. Namun begitu, dalam episod kali ini pula, bersesuaian dengan tajuk video kita hari ini, iaitu Meneroka Sempadan Borneo Malaysia dan Kalimantan Barat Indonesia. Betul. Bersama saya hari ini Pak Imam Mahmud Shah yang merupakan penanggungjawab redaksi tribunpadang.com. Apa khabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Anda sebenarnya kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Baik. Ya. Saya sapa dulu ya? Boleh. Ya. Halo, Assalamualaikum Tribuner semuanya. Salam sejahtera. Silakan Anis. Pak Emil merupakan seorang magister jurusan sastra Indonesia di Universitas Bung Hatta. Telah menyelesaikan studinya pada Oktober tahun 2021 lalu. Beliau merupakan seorang kompeten wartawan utama, sertifikasi uji kompetensi wartawan Dewan Pers di Republik Indonesia pada tahun 2015. Ya. Okey. Pak, saya ada sesuatu nak cakap dengan Pak. Persilakan. Kita nak malah apa petang tu? Aduh, tak faham lah. Tak faham. Cuba Pak teka saya cakap apa. Teka je. Tak faham juga. Kalau Bapak teka bahasa atau dialek apa yang saya tuturkan, Bapak tahu tak? Mungkin coba sedikit. Itu adalah satu perkataan yang berupa soalan yang berbunyi, Pak Imi nak buat apa petang nanti? Macam tu. Dia macam soalan. Itu adalah bahasa Melayu Sarawak. Bahasa Melayu Sarawak adalah bahasa ibunda saya sendiri, iaitu yang saya telah tuturkan sejak saya lahir. Kalau Pak Imel, bahasa ibundanya bahasa Minang kan? Bahasa Minang. Cuba Pak Imel cakap sesuatu, lepas tu saya cuba teka pula. Baik, saya coba dulu ya. Okey, boleh. Assalamualaikum semuanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dauda, uni-uni, adik-adik kasada lain. Salam sejahtera. Anis, paham tak? Saya faham tapi ya? kurang. Kurang ya? Yang saya faham, Bapak cuma menyapa, tapi saya tak faham dengan jelas apa yang Bapak katakan. Coba saya jelaskan ya. Bahasa boleh. di Indonesia kan lebih tegas lugas ya. Assalamualaikum, salam kepada bapak, ibu, kakak, abang-abang, uni kakak dan adik-adik. Oh, uni itu kakak. Ya, uni itu kakak. Oh, jadi, sama macam bahasa abang saya. ya, kakak ya, sama, dan adik-adik. Salam sejahtera. Semestinya saya tak faham bahasa ibunda Bapak, Bapak pun tak faham bahasa ibunda saya kan? Perbezaan tadi. Ya, betul. Tapi kalau macam saya sendiri, bahasa Melayu Sarawak tu adalah bahasa yang dituturkan di Malaysia. Macam Bapak, bahasa Minang, bahasa yang dituturkan di Indonesia kan? Terutama di Sumbar. Di Sumatera bisa, di Sumatera Barat. Macam yang saya cakap lah, Malaysia dan Indonesia ni kan di bawah rumput yang sama. Kalau Bapak baca newspaper dalam bahasa Melayu ataupun di media sosial, Bapak boleh faham dengan jelas kan? Jelas kalau sebab penggunaan bahasanya kita boleh faham kan Pak? Sama macam saya lah. Tapi ada beberapa perkataan saya kurang faham. Tapi Google membantu. Tapi yang kita boleh lihat, perbezaan di antara Malaysia dengan Indonesia ini sebenarnya membawakan keunikan sendiri. Tapi daripada perbezaan, lebih banyak persamaan. Ia boleh dilihat dari segi bahasa, makanan, budaya dan juga kedudukan geografi dalam peta dunia. Kedudukan Malaysia itu sendiri jelas begitu dekat dengan kedudukan Indonesia. Terutama di Pulau Kalimantan. Ya, betul. Sebutannya apa kalau di Kalimantan dan Indonesia? Kalau di Malaysia, yang berdekatan dengan Kalimantan itu kami panggil Borneo Malaysia. Ada 3 negara. Ya, betul. Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Ya, betul. Saya duduk di Malaysia lah. Bapak di Indonesia. Ya. Tinggal Brunei yang belum ya. Brunei Darussalam, Brunei. Saya ada fakta. Saya tak tahulah Bapak pernah dengar atau tidak. Adakah Bapak tahu bahagian Borneo Malaysia, iaitu sebuah negeri yang dipanggil Sarawak,
Ya. sangat berdekatan dengan sebuah provinsi di Indonesia Ya, yang hanya membataskan jalan darat. betul. Bapak tahu? Batasnya dengan Provinsi Kalimantan Barat ya? Betul. Apa Kalbar ya? Kalbar, betul. Yang menariknya, Kalimantan Barat itu adalah sebuah provinsi di Indonesia, tapi hanya dipisahkan jalan darat dengan Malaysia kan? Ya. Kalau boleh dengan arti kata lain lah, saya nak cakap macam akses jalan darat dengan dari Kalimantan Barat ke Sarawak itu sendiri ada 3. 3 ya? Tapi yang terkenal itu adalah di Serikin, Sarawak, Malaysia, ke Jagoy Babang, Kalimantan Barat. Bapak tahu? Bapak pernah pergi? Kau ke sana belum? Belum. Cuma lihat di peta bahwa dekat ya. Tapi saya baca di artikel kalau tidak salah ya. Ya, saya ada tulis ya, di betul. Tribun Padang Ya. itu bahwa batasnya jalan darat, kemudian warga kedua negara tuh bisa bertransaksi di pasar di situ. Betul. Pakai mata uang apa itu? Kalau setahu saya pernah pergi ke situ. Mata wang yang digunakan boleh 2, Pak. Boleh. Iaitu ringgit Malaysia sendiri dan rupiah Indonesia. Ya, betul. Sebab yang saya tahu, terdapat pedagang daripada Kalimantan Barat itu sendiri di Indonesia yang datang pada hari Jumaat atau Khamis untuk menjalankan perniagaan pada hujung minggu, iaitu Sabtu dan juga hari Minggu kan? Macam kedua-dua mata wang boleh digunakan. Jadi tidak memerlukan untuk menukar mata wang itu dan lebih memudahkan urusan jual beli. Tapi urusan perbatasan harus diperiksa paspornya? Ya, mesti Pak. Kan itu masuk ke negara lain. Mesti menggunakan paspornya. Tapi itu adalah lebih menjimatkan uang. Tidak perlu naik pesawat atau apa kan? Ya, betul. Kalau melalui jalan darat, perjalanan dari Kalimantan Barat itu sendiri ke Sarawak ataupun melalui sepadan itu, saya kalau tak silap mengambil masa 7 hingga 15 jam perjalanan. 15 jam? Ya, tapi itu bergantung kepada jenis pengangkutan ataupun kelajuan pengangkutan itu sendiri. Kalau pengangkutan itu jenis yang lambat ataupun tapi yang normalnya 15 jam ya? Ya, betul. Sebab itulah pedagang Indonesia banyak datang ke Malaysia. Begitu juga dengan di Malaysia, Sarawak datang ke Kalimantan Barat untuk berdagang. Perniagaannya apa yang paling ini yang bisa disuplai dari Indonesia atau Malaysia? Suplainya apa yang paling? Kalau selain daripada apa yang menjadi bahan makanan? Yang menjadi kebanggaan Indonesia adalah batik kan? Oh, ini ya betul. Kat sana banyak batik, baju batik dijual, baju batik, kain batik yang belum siap. Saya tertarik dengan batik Indonesia. Mungkin saya akan beli untuk wisuda. Silakan, banyak nih batik nih. Batik ada juga songket juga di sini ada. Pasir longkang kalau di Sumatera Barat di Minangkabau banyak. Ya. Sebab pasar itu, tempat berdagang itu adalah tempat kunjungan untuk wisatawan, untuk pelancong. Memang tarikan para pelancong dan wajib dikunjungi sebab terdapat banyak barang yang dijual seperti selain daripada baju, ada barangan perabot, barangan elektrik dan juga makanan. Kalau makanan Pak, kalau saya orang Malaysia kan, kalau saya nak rasa makanan Indonesia tu, saya tak perlu pun nak pergi Indonesia kalau saya tak ada masa atau tak ada wang kan. Boleh pergi situ je Pak. Boleh beli, boleh guna mata wang Malaysia kan. Kalau Bapak sendiri? Kalau ke Malaysia? Saya suka Malaysia itu mungkin suasana aja ya. Kalau souvenir ya paling t-shirt, kaos. I love Malaysia. I love Malaysia. Yeah, betul. Kuala Lumpur. Twin Tower, KLCC. Ya betul. Tapi Pak, kalau Bapak diberi peluang untuk pergi ke Borneo Malaysia, adakah Bapak mau naik pesawat dari sini ataupun Bapak mau cuba melalui jalan darat? Pulau Sumatera Kalimantan memang kan harus laut, dipisahkan laut. Kecuali sebab kepulauan. Ya, kecuali kalau saya posisi stay di Kalimantan Barat atau di Pulau Kalimantan mungkin mau jalan darat, tapi dipisahkan laut dari Sumatera, dari Padang mungkin ya, naik kapal juga mungkin lama juga, mungkin berhari-hari saya. Naik pesawat lah Pak. Pesawat aja lah. Lagi jimat masa. Iya, betul. Kalau
bapak datang sana, jangan lupa tu buat sesi tawar menawar harga. Oh, apa itu? Tawar menawar macam mana? Macam harga ni mahal sikit kan? Ya. Bapak minta diskaun. Boleh? Boleh. Biasa kan tak boleh kan? Ada Boleh, Pak. harga pas. Ya. Boleh. Nanti bapak dapat apa? Kalau kadang-kadang bapak beli tu dapat buy one free one. Oh, ya. Sebab orang peniaga di sana murah-murah, ramah-ramah. Betul. Kalau bapak dari sini mau ke Kalimantan Barat naik pesawat kan? Ya. Perlu pasportnya untuk masuk ke Kalimantan. Ya. Perlu pasport? Bukan. Kalau Indonesia tidak. Kalau ke Indonesia, kalau masuk Sarawak ya. Kalau Kalimantan ada. Kalau dalam wilayah satu negara kesatuan Republik Indonesia tidak. Tapi saya mungkin ke rute pesawatnya mungkin tidak ada yang direct ke Kalimantan Barat, tapi ke Jakarta dulu. Oh, transit. Jakarta baru transit. Ya. Atau dari Batam, Pulau Kepri dekat Singapura itu ya. Tapi kemungkinan rutenya mungkin ada tidak ya belum pasti. Betul. Di Jakarta pasti. Jakarta pasti. Sebab Pak, kalau Malaysia kan dia akan ada dibahagikan kepada dua. Ya. Semenanjung Malaysia dengan Borneo Malaysia. Kalau orang warga negaranya memang Malaysia, tapi kalau dia dilahirkan ataupun memegang IC Semenanjung Malaysia, kalau dia hendak masuk ke Sarawak itu sendiri, dia memerlukan pasport walaupun dia warga negara Malaysia. Macam saya warga negara Malaysia dan memegang IC Sarawak, tidak perlu pasport. Ya, sebab macam termaktub perjanjian pada zaman dahulu. Ya. Tapi kalau ada yang dari ada pulau dari Malaysia, kota Kuala Lumpur, itu tidak beli pasport. Cuma orang Semenanjung Malaysia yang datang ke Sabah Sarawak hanya yang memerlukan pasport. Kalau kurang daripada 3 bulan, mereka hanya memerlukan kertas persetujuan sahaja. Kalau lebih daripada 3 bulan memerlukan pasport. Kunjungan wisatawan. Ya, betul. Wajib ada. Kalau tidak kena tangkap Pak. Suruh pulang. Deportasi ya. Oke. Ada apa-apa yang bapak muskil tentang pasal Sarawak atau Malaysia? Saya punya literatur tentang vocabulary tentang Sarawak. Bahasa Sarawak tu agak unik. Agak diferensiasi berbeda. Kalau di Sarawak itu sendiri dia banyak suku. Ya. Kalau macam kawan saya dia memang suku Melayu. Kalau saya campur. Nenek saya Iban, lepas tu kahwin dengan nenek Melayu, dapat mak saya, lepas tu mak saya kahwin dengan ayah saya Bidayu. Jadi saya keturunan Bidayu, bukan Melayu. Oh, dari itu ayah ya? Ya, betul. Tapi saya boleh cakap bahasa Iban, tapi saya tak boleh cakap bahasa Bidayu. Oh, gitu. Saya ada satu slogan Iban. Bapak nak sebut tak? Ya, silakan. Cuba Bapak sebut dekat kamera. Agi hidup, agi ngelaban. Agi hidup, agi ngelaban. Ya, betul. Bapak tahu tak maksudnya? Tak tahu. Dia macam selagi hidup, selagi itu kita berjuang. Macam tu. Dia terkenal lah Pak masa sama-sama sejarah dulu, pemerintahan dan perjuangan. Tu memang terkenal slogan tu. Hero ya. Ya, betul. Ada apa-apa lagi? Satu mungkin pertanyaan, Sarawak kan bagian distrik integral dari negara Malaysia. Kerajaan ya? Ya, kerajaan. Itu dipimpin oleh sama dengan gubernur atau apa tadi? Malaysia atau Sarawak? Yang di Sarawak? Kalau di Sarawak, alamak kurang tahu lah Pak. Tapi tidak seperti dengan yang lain-lain juga. Dia di bawah Malaysia. Tapi Sarawak itu sendiri ada saya kurang faham. Saya kurang tahu sebab negeri-negeri itu sendiri berbeza. Ada yang ada Negeri Sembilan lain lagi ya. Betul, Negeri Sembilan lain. Kalau di Sarawak lain. Kalau Sarawak tu kita orang panggil, saya tak ingat, tapi ada satu tu kepala pemerintahannya lah. Ya, betul. Sudah tua Pak, 90 lebih. Oh, berarti seperti kerajaan lah ya. Ya, betul. Memang kerajaan. Seperti di Kesultanan kalau di Jawa ya. Kapan-kapan Bapak free datang lah. Siap, insya-Allah. Ya, datang. Kalau datang ke Sarawak, calling. Siap. Boleh. Saya bawa Bapak ke Pasar Serikin tu. Kita berwisata, beli souvenir. Boleh. Okey. Tak ada lagi? Tak ada. Cukup? Okey. Bapak tak ada lagi? Cukup.
Okey, jadi perbincangan kita hari ini boleh disimpulkan bahawa kedua-dua negara iaitu Indonesia dan juga Malaysia mempunyai kelebihan dan keistimewaan tersendiri yang menjadikan ia menarik. Kedudukan geografi yang jelas begitu dekat menjadikan salah satu bukti terdapat banyak persamaan sama ada dari segi bahasa, budaya, makanan dan sebagainya bagi kedua-dua negara. Okey, itu sahaja untuk episod pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.